Hello. Okay guys, hello. So, suka tonton video-video Zai stream di YouTube, tapi sayangnya data tak cukup. Terpaksa catu data hanya sebab nak tengok video-video dari Zai stream untuk keesokan harinya. So, tak perlu risau. Sekarang ni RM10 je korang dah boleh dapat SIM card yang mana 89GB data. Okay, 89GB data macam mana? Khas untuk kegunaan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix. 64GB. Banyak betul. 64GB untuk YouTube saja. Valid 32 hari. Prepaid, bukan postpaid. So, tak ada nak cakap banyak lah. Kepada yang nak, link ada di description dan juga komen yang paling atas. Assalamualaikum. Hello. Zai Stream. So, kali ini anda bersama dengan saya sekali lagi, Zai Rasmawi aka Bro Zai, membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. Tapi topik kita kali ini sedikit, orang kata sedikit go further daripada biasa, yang mana kita akan go through lebih teknikal terhadap apa yang akan kita bincangkan. Topik kita kali ini berkaitan tentang perbandingan antara Suzuki RG Sport dengan Yamaha SS Racing Spirit SS2 ataupun SS110. Tak kisahlah dari model yang mana, asalkan ianya berseseran 110cc di dalam perlumbaan Asia Road Race pada lingkungan 90-an dahulu. So, kalau kita tengok balik, kita tengok zaman-zaman dulu pada peringkat Asia Road Race yang mana Suzuki RG Sport lebih dipilih untuk bertanding dalam perlumbaan Asia Road Race, yang mana Malaysia diwakilkan oleh motosikal Suzuki RG Sport untuk kelas 110. Thailand ada motosikal Honda Two Stroke dan lain-lain. So, kita tengok kat situ kan, kenapa Suzuki RG Sport dipilih berbanding Yamaha SS110, SS2, SS Racing Spirit. Kenapa? So, tapi kita akan nampaklah sebenarnya perbezaan dalam dunia Cup Race. Kita tengok pengguna-pengguna Yamaha SS110 lebih unggul daripada RG Sport. Tapi perlumbaan Asia Road Race, RG Sport lebih dipilih. Maknanya kalau diletakkan Yamaha SS, mungkin perlumbaan tu akan betul 100% didominasi oleh pelumba-pelumba daripada negara lain yang menggunakan jentera Honda. So, hari ini kita nak bincangkan kenapa RG Sport lebih dipilih untuk mewakili pasukan Malaysia. So, baiklah, sebelum kita further kepada pengiraan yang lebih teknikal, so macam saya dah janji sebelum ni, video selepas ini akan lebih teknikal. Sebab apa? Sebelum ni saya dah sentuh lebih kepada surface dunia pemotoran. Kita dah kenal demografi pemotoran, motosikal apa yang mostly pengguna Malaysia suka. Tapi untuk kali ini kita akan further. Tak kisahlah motosikal tu baru ataupun lama, asalkan ada maklumat yang boleh kita analisiskan. So, anda sekarang berada dalam segmen analisis. So, formula yang akan saya gunakan adalah dua formula, yang mana base-nya datang daripada horsepower equal to RPM multiple by torque. Yang mana RPM ni adalah putaran enjin, horsepower adalah kuasa kuda, dan torque adalah nilai torque yang dihasilkan untuk menggerakkan sesebuah beban. Okey. So, dan topik yang saya akan bincangkan ini adalah basic dia. RPM. Yang mana RPM ni bila kita kembangkan kepada formula yang seterusnya, ialah RPM equal to kelajuan piston dibahagikan dengan stroke yang didarabkan dengan 2. So, ini adalah formula base yang mana saya telah pun adjustkan balik sesuai. So, berkaitan tentang dunia perlumbaan Asia Road Race pada tahun 90-an. Kalau anda sedar, perlumbaan Asia Road Race yang mana lita-lita yang digunakan adalah lita-lita bertaraf antarabangsa, yang mana ianya sama sekali tidak sama dengan lita-lita untuk perlumbaan Cup Race, yang mana Yamaha SS juga serta dalam perlumbaan tersebut. So, kenapa Suzuki RG berada di dalam perlumbaan yang orang kata bertaraf Asia adalah kerana saya nak bagi tahu apa yang saya dapat agak adalah sebenarnya perlumbaan itu sendiri, lita itu sendiri yang menjadikan Suzuki RG lebih dipilih. Sebab apa? Lita motosikal, lita perlumbaan Asia Road Race adalah lita kebangsaan, yang mana lita bertaraf kebangsaan peringkat Asia ni
dia punya design adalah berbeza. Maknanya ada mempunyai laluan lurus yang lebih panjang dan corner-corner yang bukanlah corner-corner 90 degree macam dalam dunia cupcakes, corner-corner mengejut. Gear 1 tak ada. Mostly gear paling-paling teruk pun gear 2. So dekat situ kita akan nampak pemilihan motosikal yang betul dengan ratio yang betul akan menghasilkan satu tim yang sangat-sangat kuat. Of course lah, saingan utama pada ketika itu adalah motosikal ataupun tim-tim yang datang daripada Thailand menggunakan motosikal keluaran Honda, yang mana kalau kita tengok ianya agak advance. So masa tu Suzuki RG Sport dipilih. So saya akan cuba membuktikannya macam ni. Ini adalah contoh sebagaimana formula yang saya dah bagi tahu tadi. Ini adalah formula yang pertama dan ini adalah formula yang kedua. So daripada formula yang pertama, kita highlightkan RPM. So maknanya kita akan bercakap tentang RPM, tapi ada beberapa faktor yang kita kena pandang, iaitu piston speed dan juga nilai stroke. So sebab tu kita akan tengok balik pada bahagian remark yang mana saya dah mention sebelum. Saya dah tuliskan dekat sini dengan tulisan yang color merah ni. Remark dia punya piston speed dan juga nilai stroke. So comparison yang saya letakkan adalah untuk kategori motosikal kelas 250 satu silinder yang boleh dikatakan paling laju pada ketika ini adalah motosikal kategori Moto3 dalam perlumbaan antarabangsa MotoGP dengan piston speed 22 ms-1. So M merujuk pada meter, S itu adalah second. So ada yang sebut ms. So basicnya ini adalah kelajuan ataupun velocity yang telah dikonvertkan kepada dia punya SI unit, M, meter dengan second. So biasa kita jumpa SI unit kilometer, H, betul, kilometer per hour, kilometer per jam. Tapi ini telah pun dikonvertkan. Sebab apa? Kita nak buat kiraan dekat dalam ni. So untuk kategori yang kedua adalah saya letakkan ini sebagai factory high spec. Factory high spec yang saya maksudkan adalah motosikal itu dia dihasilkan oleh kilang. Dihasilkan oleh kilang yang mana untuk digunakan pada kegunaan daily use on the road, bukan untuk perlombaan. So basicnya perbezaan antara yang Moto3 dengan yang factory high spec ini adalah, of course lah, Moto3 ini memang 100% digunakan untuk perlumbaan sahaja. Basicnya motosikal ni tak dijual. Tapi untuk yang factory high spec ni adalah spek racing yang dikeluarkan oleh kilang tapi boleh digunakan untuk semua orang. Maknanya siapa-siapa boleh beli, bayar road tax segala lengkap, boleh bawa kegunaan jalan raya. Okay, so dua benda ni. Kenapa saya letakkan ZSR Cyclone? Sebab apa? ZSR Cyclone semua orang tahu ianya adalah spek yang mana spek racing keluaran kilang dalam keadaan standard. Maknanya keluar kilang dia dah exhaust racing. Lepas tu block dia pun dah ada porting yang menarik. Dia punya CDI dah high spec dan bermacam-macam lagi. So itu yang dimaksudkan. Tapi basicnya ianya masih lagi menggunakan part-part yang orang kata motosikal standard. Contoh pada gearbox dan juga dia punya bearing, yang mana bearing masih lagi menggunakan bearing biasa. Tak sama macam motosikal yang kategori Moto3 menggunakan bearing of course lah yang high spec yang boleh berputar sehingga 15,000 rpm. So untuk ZSR Cyclone ni saya letakkan ini adalah wakil daripada Kawasaki yang menjadi benchmark. Okey, kalau daripada Honda kita boleh letak Honda NSR 150 SP. So daripada Yamaha setakat ni Yamaha belum keluarkan lagi motosikal 2 lejang kategori high spec daripada factory. So mostly yang dilumbakan kat dalam perlombaan track adalah motosikal yang di-upgrade oleh pasukan, bukan standard daripada kilang. Okey. So dan yang kedua, faktor yang saya nak khususkan adalah pada bahagian stroke, iaitu untuk dua motosikal yang bakal kita bincangkan, Suzuki RG dan juga Yamaha SS, yang mana RG dia punya stroke adalah 48 dengan nilai ball lebih kurang 54 mm, dan SS adalah nilai stroke 52 dengan ballnya masih sama 52. So basicnya Suzuki RG engine dia adalah over square ataupun ball lebih besar daripada stroke, manakala Yamaha SS mempunyai engine yang boleh disebutkan sebagai square, yang mana ball dan stroke sama panjang.
Okay, so ini adalah remark yang korang, bila korang dah faham dekat sini, barulah kita boleh go in detail pada bahagian pengiraan formula. Yang mana kalau kita tengok contoh yang saya letakkan dekat sini adalah untuk motosikal RG Sport. So berdasarkan daripada daripada formula yang saya letakkan dekat sini, saya letakkan piston speed pada 22 meter per second, yang mana 22 meter per second ni based on Moto3. Okey, so kalau kita tengok motosikal dari kategori Moto3, mungkin akan ada yang argue, bang, kenapa compare dengan motosikal Moto3? Moto3 250 4 lejang. Okey, satu benda yang saya nak bagi tahu, basicnya speed piston yang macam ni adalah speed yang mana Aprilia RS125 untuk kategori GP 125 model 2 stroke yang dulu boleh achieve, dan juga RS250 Aprilia model GP250 boleh achieve. Tapi basicnya perlombaan itu telah pun ditamatkan, dan ini adalah teknologi yang paling latest. Dan kenapa saya compare Moto3 adalah sebab apa? Ianya masih menggunakan satu silinder, dan mostly motosikal kategori moped ataupun kapcai yang ada dekat dalam Malaysia mempunyai satu silinder sahaja. So kalau kita nak bercakap pasal V-twin, kita tak boleh buat comparison dengan Moto3, kita kena buat comparison dengan motosikal yang lain yang high spec. So untuk yang ini adalah daripada benchmark yang saya letakkan, maknanya teknologi yang boleh orang kata kelajuan tertinggi ataupun kelajuan tertinggi pada tahun 2020 yang kita dah tengok ni lah, yang mana 22 meter per second. Okay, so untuk 22 meter per second ni, yang ini kalau kita tengok ianya masih boleh pergi lagi jauh. Basicnya masih boleh pergi lagi jauh, tapi saya ambil ini pada bacaan yang mana dia punya peak power. Peak power motosikal tu mana kalau kiraan pada dyno, kita tengok peak power dia berapa RPM. Okay, so RPM tersebut kita ambil dan kita buat kiraan masih menggunakan formula yang ini, tapi kita mendapatkan dia punya piston speed. So kita dapat 22 berbanding dengan ZSR Cyclone yang mana standard racing daripada kilang, dia punya piston speed hanyalah 19. So bayangkan macam mana ZSR Cyclone akan lebih agresif kalau kita dapat buat tuning, modifikasi pada bahagian enjin yang menjadikan piston boleh bergerak selaju 22 sebagaimana Moto3. Dan basicnya daripada nak ubah daripada yang ini kepada yang spek Moto3 memang boleh. Sebab apa? Benda tu sekarang ni orang kata part-part aftermarket dah support. So kita akan detail kejap nanti. So untuk RG Sport ni, so untuk tengok kenapa RG Sport lebih dipilih untuk track-track yang mempunyai laluan lurus dan corner-corner yang laju, speed corner, adalah kita kena tengok dia punya tahap putaran RPM, yang mana pecutan pada laluan lurus adalah salah satu nadi utama kemenangan dalam setiap perlombaan. Selain daripada high speed corner, aggressiveness daripada rider, kelajuan di laluan lurus juga menentukan sesebuah perlombaan tu nak menang ataupun kita akan duduk di ranking yang nombor 2, nombor 3. So RG Sport kalau kita letakkan speed, benchmark kita 22 meter per second didaratkan dengan 60 second, sebab kita nak dapatkan, kita nak convert second kepada minit. So kita daratkan dengan 60 second saat, dan dibahagikan dengan nilai stroke 48 mm dikonvertkan kepada meter, iaitu 0.048 meter didarabkan dengan 2, kita akan dapat dia punya bacaan RPM adalah 13,750. Okay, so senang kata ini adalah bacaan RPM yang boleh Suzuki RG Sport achieve. Dia boleh capai RPM yang ini untuk bacaan peak power. So maknanya kalau modifikasi ke tahap yang sangat-sangat maksimum, maknanya kita mengambil kira kadar efisiensi, kadar piston speed, kita tengok kepada size piston, macam mana bacaan kata percikan api daripada plug, dia punya rate of speed untuk letupan tu berlaku. Kalau kita tengok balik in detail, ini adalah speed yang boleh dia achieve, dan saya menganggarkan ini boleh dikatakan menghampiri kepada limit sesebuah enjin Suzuki RG Sport. So basicnya Suzuki RG Sport kalau modified betul-betul boleh dapat 13,750 RPM. So kita terus letak kat sini 13,750
RPM. So boleh dikatakan kalau motosikal tu dimodify sampai ke tahap yang macam ni, dia punya redline lingkungan 14,000 RPM. Okay, so menggunakan formula yang sama, menggunakan benchmark yang sama 22 meter per second piston speed, berapakah yang boleh di-achieve oleh Yamaha SS dengan stroke yang lebih panjang iaitu 52. So kalau kita buat kiraan balik, kita akan dapat Yamaha SS lingkungan 12,700. Okay, so dekat sini kita nampak perbezaan lebih kurang 1,000, lebih kurang 1,000 RPM. So basicnya untuk laluan lurus, kita akan nampak Suzuki RG Sport akan mempunyai lebihan top speed. Sebab apa? Enjin dia masih lagi boleh berputar ke peringkat yang lebih atas. So tuning yang baik akan meletakkan peak power pada RPM yang lebih tinggi. So lagi panjang laluan straight, basicnya Suzuki RG Sport akan mempunyai kelebihan yang lebih baik. Tapi untuk speed-speed yang sangat perlahan, 90 degree punya corner, yang mana terpaksa bermain daripada gear 1 membawa gear 2 balik, basicnya RG Sport akan tewas kepada Yamaha SS 110 ataupun Racing Spirit ataupun SS2. So dekat situ kita nampak kenapa Yamaha SS lebih unggul dalam perlumbaan cup race. Sebab apa? Lita itu sendiri. Tapi untuk perlumbaan bertaraf kebangsaan membawa ke Asia, yang mana corner-corner yang orang kata slow tak ada, basicnya RG akan lebih unggul dan sebab tu ianya dipilih. Tapi ini kalau kita tengok, andai kata Suzuki RG itu dengan Yamaha SS telah pun melakukan proses modifikasi ke peringkat yang orang kata tahap maksimum. So dekat sini juga kita nampak sebenarnya perbezaan nilai stroke menunjukkan peningkatan ataupun perbezaan pada putaran RPM, yang mana semakin panjang nilai stroke, semakin kurang nilai RPM. Semakin pendek nilai stroke, semakin tinggi nilai RPM. So yang ni kita boleh anggap sebagai hipotesis terhadap orang kata overall yang kita nampak. Okey, tapi basicnya lah, kalau kita tengok, ini kita mengambil kira bahawa motosikal tu telah melalui proses modifikasi yang sangat ekstrim. Maknanya bearing dah fiber, okey, CDI dah cut off dia sangat-sangat tinggi. Lepas tu kalau kita tengok balik, dia punya piston dah tak pakai piston biasa, dah pakai yang coating. Dekat surface ada coating, dekat tepi yang menghadap silinder wall pun ada coating. Okey, yang tu pun akan memainkan peranan. Sebab apa? Kita akan dapat mengurangkan nilai geseran ataupun friction. So basicnya akan meringankan lagi enjin. Dan of course lah, orang kata petrol yang digunakan adalah orang kata yang oktan yang lebih tinggi. Dan of course nilai tuti yang digunakan mungkin dah double ester, ataupun basicnya bukan tuti harga RM20 bawa RM30. Mungkin sebotol RM120 punya tuti yang digunakan barulah dapat menghasilkan performance yang macam ni. So basicnya kalau kita tengok, mostly pengguna-pengguna motosikal dekat dalam Malaysia, dia orang buat modifikasi macam mana yang dia orang buat, kita kena tengok balik. Basicnya, sebab tu saya mengambil benchmark ZSR Cyclone sebagai factory high spec, yang mana ini adalah tahap-tahap modifikasi yang kebanyakan pengguna-pengguna motosikal upgrade motosikal diorang masih lagi mengekalkan penggunaan petrol yang biasa, penggunaan tuti yang biasa, walaupun enjin dah power tapi still lagi menggunakan tuti yang murah. So basicnya takkan dapatlah amount yang macam ni. Okay, so berapa diorang akan dapat? So kita mengambil kira pada piston speed ZSR Cyclone iaitu 19.94 meter per second, yang mana kalau kita tengok Yamaha SS, dia punya speed RPM yang dia boleh achieve pada peak power adalah 11,500. So basicnya agak tinggi. So basicnya kalau korang letakkan meter RPM pada Yamaha SS, buat modifikasi, korang akan boleh achieve amount ni asalkan tuning dengan sehabis baik lah. Tapi basicnya ZSR Cyclone ni memang tuning dia sangat-sangat cantik daripada kilang. So untuk dapatkan tuning yang sama level dengan spek-spek kilang hard racing ni, korang kena cari tuner-tuner yang betul-betul buat kerja. Bukan sekadar orang kata mekanik-mekanik yang nak dapatkan banyak untung, sembelih tak sesuai lah. Biasanya susah nak dapat yang macam ni. So kalau dapat pun biasanya tak tahan lama.
Tapi kalau kita tengok ZSR Cyclone, walaupun dia keluar spek dia racing, tapi motosikal on the road, boleh running jalan jauh dan sebagainya. So nampak tak perbezaan quality tuning tu sendiri. Sebab tu kalau nak buat modifikasi pada Yamaha SS untuk dapatkan peak power pada RPM 11,500, of course lah korang kena cari, senang kata, mekanik yang pernah bekerja dalam tim Cup-Race ataupun Asia Road Race. Okay, so itu pada Yamaha SS. Bagaimana dengan Suzuki RG Sport? Kalau kita tengok pada speed 19.94 meter per second diletakkan dekat sini dengan nilai stroke 0.048 meter, dia punya RPM adalah 12,500. Okay, so still lagi perbezaan. So perbezaan yang kita nampak adalah 1,000 RPM. So untuk perlumbaan yang ada laluan straight yang lebih panjang, untuk kita dapatkan top speed yang lebih tinggi, of course lah kita perlukan RPM yang lebih tinggi. So untuk RPM yang lebih tinggi, nak tak nak kita kena pendekkan nilai stroke. So dekat situ kita nampak untuk dua model ni, kenapa RG Sport lebih dipilih untuk perlumbaan Asia Road Race. Dan memang tak dinafikan dalam perlumbaan 110 tu sendiri, ada beberapa ketika kita tengok pelumba Malaysia memenangi perlumbaan, dia orang kata memberikan saingan yang terbaik lah. Tak, dalam perlumbaan tu tak adalah didominasi 100% oleh pengguna-pengguna motosikal Honda tu stroke daripada negara yang lain. So itu antara reason. So kalau korang tanya kenapa RG Sport lagi dipilih berbanding Yamaha SS untuk perlumbaan Asia Road Race, sebab apa? Faktor lita yang ada laluan lurus dengan high speed corner, so RPM yang lebih tinggi adalah lebih baik. Yang kedua adalah dia punya potential yang dapat dihasilkan oleh Suzuki RG Sport adalah extra 1,000 RPM. So extra 1,000 RPM ni bukan kecil ya. So basicnya orang kalau dapatkan, mekanik kalau dapat naikkan 500 RPM pun dah power. Tapi kalau dapat extra 1,000 RPM, so kita akan dapat anjakkan lagi top speed kepada kelajuan yang lebih tinggi. So itu jawapan yang biasalah orang sebutkan. Tapi kalau orang tu tak percaya, korang boleh buat balik calculation ni bersertakan dengan remark yang ada dekat sini, formula daripada sini derive ke sini, korang akan dapatlah benda apa yang saya kira. So kalau diorang tak percaya, tunjuk benda ni, boleh suruh diorang kira sendirilah. So untuk video-video yang akan datang, kita akan derive lagi analisis tentang motosikal lebih dalam, lebih terperinci. So kalau korang ada feedback, sebab saya pun nak tahu feedback daripada anda, adakah apa yang saya ceritakan ni terlalu detail ataupun terlalu teknikal. Sebab kalau boleh, saya nak apa yang saya sharekan kali ini ada, kalau boleh, benda yang boleh difahami oleh semua golongan yang menonton. So setakat ini video saya untuk kali ini. Sertakan feedback anda di ruang komen. Berapa hal pun untuk PKP ni, stay home. Jumpa lagi. Zaira Asmawi, okay, bye bye.